tulis kita ni sepatutnya menunaikan zakat apa. Kalau bulan Ramadan tu kita dah jelas dah zakat fitrah itu memang kita tak pernah miss lah. Tapi rupanya kita kena bayar juga zakat pendapatan. Rupanya kita ada jugalah zakat barang kemas. Okey. Kemudian kita ada pula zakat saham. Kita main saham. Okey, zakat saham pun ada. Kemudian kita ada pula zakat binatang ternakan. Kita dah mula berjinak-jinak belayam dah lama dah ni tapi lupa bayar zakat ternakan contoh. Ya, kemudian kita ada pula zakat apa ya? Zakat-zakat harta lah, ya, yang lain-lain. Jadi rupanya kita bukan sengaja untuk mungkar kepada Allah dalam tidak menunaikan zakat, tapi kita tak tahu apa yang kita bayar selain zakat fitrah. Jadi kena duduk, kena cari ilmu tentang zakat ini macam mana kita nak menyempurnakan supaya dalam konteks kekhalifahan kita ini kita ihsan menunaikan tugas sebagai khalifah. Kemudian of course lah kita kena banyak berjihad, ya, sebab itu sabar itu yang utama untuk bekal kita, sebab tu kita berjihad. Berjihad macam mana dalam konteks hari ini? Menahan nafsu. Nafsu tidur tu kena tahan, nafsu nak pergi shopping kalau hari Jumaat tu, kalau boleh rehat 12 suku sampai 2.45 contohnya, tahan nafsu sampai 12 suku. Jangan pergi pukul 12. Contoh, ya. Tahulah nak elakkan jam, nak dapatkan parking mudah, kemudian ialah, ya, tetapi kita pun fikir balik, itu tidak ihsan. Sebab kita diberikan waktu untuk break itu 12 suku. Jadi 12 suku lah kita boleh berehat, boleh keluar misal kata. Jadi kalau nak capai ihsan, tunggu 12 suku. Kalau nak pergi pukul 12, alah bos tak marah. Bos okey je. Bos keluar pukul 11 lagi tadi. Contohnya. Jadi dia pun pukul 12 keluarlah. Ya. Keluar boleh, bos tak marah. Ya. Dan itu boleh jadi satu amalan yang biasa dalam organisasi kita. Tapi kita fikir balik, tapi aku nak jadi orang yang ihsan. Kalau aku melakukan itu tidak menjadi ihsan, maka kita pun okey, tunggu 12 suku. Hati gembira sebenarnya. Ya, bila kita tidak dengan sengaja meletakkan diri dalam keadaan yang tertanya-tanya, boleh ke buat ni, boleh ke? Tak ada. Kalau kita rasa tak boleh, kita pilih ihsan. Kemudian sudah pastilah seterusnya kita lebih mudah untuk memberi. Itu sifat orang yang mencari ihsan dalam kehidupan. Dia banyak memberi daripada menuntut. Hak orang dia utamakan. Bukan bermakna kita ini kena ketepikan hak sendiri, tidak begitu. Tetapi sekiranya ada konflik ataupun ada dilema kita. Jadi kita mendahului hak orang lain. Maka itu juga adalah satu sifat yang kita perlu perkasakan dalam mencari ihsan dalam kehidupan. Ya, kemudian yang terakhir adalah sifat adil. Ya, saya rasa kadang-kadang kita sedikit terlalai daripada bersifat adil sesama makhluk apabila kita tidak meletakkan Islam itu pada tempatnya yang betul. Ya, kita sentiasa menyesuaikan Islam itu dengan kehendak kita. Kita menyesuaikan Islam itu dengan keselesaan kita. Kita sesuaikan Islam itu dengan keuntungan untuk kita. Ya, tanpa kita letakkan ia di tempat yang betul, maka implikasinya ialah kita